أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sidang pendengar dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia kita semua dapat sama-sama kita beribadah kepada Allah, kita berpuasa, kita salat subuh berjamaah bersama dengan keluarga di pagi Jumaat yang mulia ini. Kalau tak silap ingatan saya, pagi ini adalah pagi Jumaat yang ketujuh kita berada dalam kawalan pergerakan PKP oleh pihak kerajaan. Sahabatku yang dikasihi sekalian, kita masih lagi berbicara berkenaan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin hadis kita berkenaan dengan pintu-pintu neraka, berapa bilangan pintu neraka, susun atur pintu neraka, terbuka atau tertutupnya pintu neraka, dan setiap daripada pintu ini ada orang yang akan memasukinya, sebagaimana syurga lah. Kalau syurga ni katakanlah pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Dalam syurga itu ada satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun, yang tidak akan masuk melalui pintu ini melainkan orang-orang yang berpuasa. Itu kalau syurga. Demikian jugalah dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka Allah Subhanahu wa taala ni ada orang yang masuk melalui pintu-pintu dia yang tersendiri mengikut apa yang dia lakukan di alam dunia ini. Pagi ini kita mulakan lagi bicara kita dengan bab neraka ini. Bulan Allah selamatkan kita daripada api neraka. Semua kita tahu bahawa Ramadan ini dibukakan segala pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutupkan akan segala pintu neraka dan dirantaikan segala ketua-ketua syaitan. Hari ini kita nak tambah lagi maklumat kita berkenaan dengan neraka ini. Kita nak mulakan dengan bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api neraka Allah Subhanahu wa taala ini adalah sentiasa menyala dan marak menyala, yang tidak pernah berkurangan, ya, tidak pernah berkurangan. Bahan bekalnya, bahan bakarnya adalah sentiasa wujud untuk mengazab orang-orang yang berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Api neraka ini tidak membantu makhluk, dan makhluk tidak boleh lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala.
Tapi mana-mana orang yang kafir kepada Allah, orang yang lawan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk neraka dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di kalangan manusia yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala ini paling besar faktornya kerana kufurnya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah bahan bakar neraka Allah Subhanahu wa taala ini? Api neraka ni beserta dengan panasnya, dengan marak menyalanya yang berpanjangan, tak dapat tidak mesti ada padanya itu la yakunu fiha ma yabqa, benda yang ada untuk dia bakarkan, supaya benda ni sentiasa terbakar. Maka kawan-kawan dikasihi sekalian, selain daripada neraka ni gelap, hitamnya, dengan segala aqarib wal hayat, dengan segala ularnya, kala jengkingnya, dengan segala pekikan-pekikan ahli-ahlinya dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bahan bakarnya. Bahan bakarnya pertama sekali al-ahjar, batu-batan, dan juga orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni bahan bakar neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Allah Subhanahu wa taala kata, wahai sekalian orang yang beriman pada Allah, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Allah Subhanahu wa taala pesan supaya kita pelihara diri kita sendiri dan kita pelihara isteri kita, anak-anak kita sekalian daripada api neraka Allah. Waquduhan nasu wal hijarah. Syahid kitanya ialah waquduha, bahan bakarnya. Kalau kita petrol, kereta bahan bakar kita ni petrol, maka neraka ni bahan bakarnya Allah Subhanahu wa taala sebut di sini ada dua. Waquduha an-nasu, itu pertama sekali manusia. Manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hijarah, hijarah artinya batu-batan. Batu-batan dan juga manusia yang kafir ini menjadi bahan bakar neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24 Allah Taala berfirman, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah kata, takutlah kamu akan api neraka. Takutlah kamu kepada api neraka Allah yang bahan bakarnya adalah an-nasu, manusia, wal hijarah, dan juga batu-batan. Uiddat lil kafirin, semua ni Allah Subhanahu wa taala sediakan dia untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi Allah Taala sediakan bahan bakar ini untuk membakar manusia. Bahan bakarnya manusia dengan batu untuk bakarnya manusia. Jadi manusia ini sentiasa diazab oleh Allah. Yang kafir ini masuk neraka, azabnya berterusan. Azab neraka ni azab yang berterusan. Dalam keadaan dia kekal hidup. Orang ini hidup sama tapi kena azab sama, dia kena bakar sama. Batu-batu ni pula, wahadhil hijarah, batu-batu ni pula sahabatku sekalian, adalah disebutkan oleh ulama seperti Al-Imam Tabari rahimahullah dan kitab tafsir dia, disebutkan bahawasanya batu seperti batu yang kita boleh buat api, ya. Kalau kita ada mancis di depan tu, di kepala mancis tu kan ada bahan bakar dia, itu pun di antara batu seperti itulah ibarat katanya. Dan lain-lain batu-batan yang panas yang boleh membakar dan sebagainya. Di antara benda yang Tuhan bakar dalam neraka Allah selain daripada manusia, ialah Allah Subhanahu wa taala bakar juga tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain daripada Allah, seperti berhala. Kita pergi ke kedai orang Cina Buddha, dia ada tokong dia. Kalau kita pergi Kelantan ni, kita pergi ke Tupak ke, kita pergi ke Kemasing ke, kita tengok banyak sangat, banyak tuhan-tuhan yang mereka sembah ni
ada orang tidur, ada orang duduk cokor, ada orang duduk berdiri, ibarat katanya begitu. Maka yang ini pun akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 98, Allah kata innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Allah Subhanahu wa taala kata innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kamu dan segala apa yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bahan bakaran yang dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka Jahannam. Ya, antum laha waridun, kamu dan yang kamu sembah itu tetap akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia baik, manusia baik dan juga batu-batan yang mereka sembah itu semuanya akan masuk neraka Allah. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha, Allah kata kalaulah betul mereka ini Tuhan, mereka tidak akan masuk dalam neraka itu. Wa kullun fiha khalidun, tapi sebab mereka ni disembah, mereka ni bukannya Tuhan, maka kekalah dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu buat selama-lamanya. Dalam neraka ni sahabat sekalian, lahum fiha zafirun. Allah kata dalam neraka ini mereka mendayu-dayu kesakitan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fiha la yasma'un, dan mereka tidak dapat dengar perkara yang menyenangkan hati mereka. Jadi kawan-kawan sekalian, bahan bakar ini manusia baik dan batu-batan ni baik yang kena bakar, semua ni mendayu-dayu dalam neraka Allah, duk meraung minta tolong dan sebagainya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat ini ialah bahawa orang kafir dan juga berhala yang disembah itu kedua-duanya akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kawan-kawan, kita kena teguhkan akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ilmu-ilmu yang melibatkan ilmu akidah supaya kita selamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kena belajar ilmu akidah ni, ilmu untuk memperkukuhkan iman kita ni pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat tuan-tuan sekalian kitab akidah. Ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni tidaklah kata ilmu yang payah. Belajar dengan cara basic. Orang tua kita dulu dia belajar caranya sifat 20. Dulu orang tua kita belajar sifat 20. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada, maka wajiblah ada, dalil adanya alam ini. Itu cara orang tua kita mula belajar. Dan lain ni kita boleh tambah pelbagai cara untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Selain sifat 20, kita boleh belajar apa-apa kaedah lah yang disebut oleh ulama-ulama kita. Dalam kitab Melayu kita pun ada pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Muttalib Al-Indonesi, Penawar Bagi Hati. Dia ada satu lagi buku yang dia terjemah yang boleh kita baca dalam bahasa Melayu. Banyak di kedai-kedai berkenaan dengan kaedah-kaedah mengenali Allah Subhanahu wa taala bagi menjaga akidah kita ni biar selamat boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak silap saya nama dia Perisai bagi sekalian mukallaf. Kita belajarlah apa-apa cara sekalipun supaya kita boleh mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua ni kawan-kawan, kita belajar ilmu tauhid untuk kita memperkukuhkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Soalan kita ialah kenapa, bapa berhala yang disembah itu juga Allah Subhanahu wa taala masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia ni benda kerah, batu, tak ada otak, tak ada perasaan, tak ada apa. Bapa Tuhan masuk neraka juga. Ulama kata Allah masukkan benda dia sembah ni dalam neraka juga ni pasal apa? Riwayat bahawa orang yang ambil dia sebagai Tuhan ni juga adalah tidak betul. Nah,
nak bayangkan bahawa orang yang ambil berhala-berhala ni buat sebagai Tuhan ni Tuhan-Tuhan, tidak betul. Sehingga berhala dia sendiri pun dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya berhala ini boleh bagi manfaat kepada orang ni, mestilah dia akan orang ni akan minta daripada berhala dia, tapi semua mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semua kena ingat molek jaga ilmu tauhid kita biar betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita jaga ilmu tauhid kita betul dengan Allah, insya-Allah taala kita akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan boleh baca dalam satu karya almarhum tak silap saya Datuk Mufti Haji Muhammad Nur Haji Ibrahim dalam bahasa Melayu. Saya bawa kepada tuan-tuan ni rujukan dalam bahasa Melayu ya tuan-tuan sekaliannya boleh baca, baik Rumi baik Jawi, dua-dua ada, iaitu kitab Mastika Hadis. Ini kitab resmi kerajaan Malaysia. Tuan-tuan boleh baca kitab resmi kerajaan Malaysia ini. Mastika Hadis di dalam jilid yang pertama ataupun muqaddimah dia, di belakang ada satu tajuk iaitu wajib menjaga iman, jangan merosakkan iman. Kalau tuan-tuan nak baca kitab buku ini, Mastika Hadis, kitab resmi kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia ni sahabat sekalian, dia ada keluar dua kitab yang resmi oleh kerajaan Malaysia. Ni tuan-tuan kena pegang. Pertama sekali dia keluarkan Tafsir Al-Quranil Karim. Tafsir Al-Quranil Karim namanya Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quranil Karim. Ini adalah kitabnya, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Ini kitab resmi kerajaan Malaysia ya. Kerajaan Malaysia. Jadi ini tafsir Al-Quran. Bagi rakyat Malaysia dia boleh baca terjemahan. Inilah terjemahan yang paling detail yang dibuat oleh para alim ulama dahulu. Saya sebut dengan tidak mengenepikan terjemahan kitab-kitab yang baru. Tapi saya selaku pendakwah, selaku ustaz, saya guna Pimpinan Ar-Rahman sebagai terjemahan. Sebab di sini ada banyak kelebihan berbanding dengan yang lain. Ini pada pandangan saya. Yang kedua, kerajaan Malaysia ada mengeluarkan satu lagi kitab, itu tajuknya Mastika Hadis, yang dihimpunkan oleh ulama-ulama kita terdahulu sebagai pedoman hidup kepada kita. Tuan-tuan boleh download dalam internet, boleh dapati daripada pasaran, dan buku ada dalam simpanan saya. Sebab kitab Mastika Hadis ini dia menyebut macam-macam bab, antaranya bab berkenaan dengan tauhid bagi menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabatku yang dikasihi sekalian, untuk tidak menjadikan kita ini bahan bakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kita mesti perkukuhkan, kita mesti kuatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajuk berikutnya ialah pada menyatakan tentang panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala dan juga terlampau sejuk. Api neraka ni tuan-tuan, neraka ada dua ya. Neraka ni satu yang terlalu panas. Satu keadaan ketika lain disebutkan dalam Al-Quran dengan perkataan zamharira. Zamharira, az-zamharir iaitu syiddatul bar, yakni terlalu sejuk. Kedua-duanya adalah amat menyiksakan. Baik, kita tengok kepanasan neraka Allah dulu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan api di dunia ini, rumah kita semua ada api, sebagai satu tazkirah, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka di hari akhirat kelak. Qala Allah tabaraka wa taala fi suratil Waqiah, dalam surah Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumun nar allati turun. Surah Al-Waqiah, afara'aitumun nar allati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Allah Subhanahu wa taala kata, akhirnya tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan dengan cara digesek? Kita tengok
Tuhan kata api aku buat atas dunia ni. Tuhan kata afara'aitumun nar, apakah kamu tidak tengok api yang kamu nyalakan tadi rumah kamu. Dulu kita keceh gesek. Lah ni ada orang dia tembak dengan pistol. Makin dunia ni makin canggih. Tapi tuan-tuan semua, api yang dinyalakan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, a antum ansha'tum syajarataha, kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya atau kami yang menumbuhkan pokok kayu untuk kamu gesekkan api tadi? Siapa dia waktu bik ni semua sekali? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin, kata Allah, kami jadikan api yang tercetus dari kayu basah itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalai daripada kebenaran hari akhirat, dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang yang musafir. Allah kata aku jadikan api itu tazkiratan. Bila tuan-tuan tengok kepada api, tuan-tuan kena ingat bahawa ini adalah api dunia. Ini adalah api dunia. Dan api dunia ni, sahabat-sahabat sekalian, ianya amat-amat menyiksakan. Demikian jugalah api akhirat lebih-lebih lagi menyiksakan kita manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran bahawasanya api ni kita kena tengok kepada api, ya. Tengok kepada api, barulah kita tahu, oh ini api yang amat menyiksakan. Cuba tuan-tuan baca dalam artikel bagaimana api yang digunakan di Jepun untuk membakar mayat. Tak silap saya dengan kepanasan 5,000 watt ke, dia masuk orang ni, satu orang masuk ni, dalam masa 5 minit dia keluar ke skala tulang. Habis hacur lebu 5 minit saja. Masuk dalam oven, bakar tubik. Ni kalau bakar tubik hacur mati gitu, tak apa masalahnya sahabat semua. Masuk tapi tidak mati. La yamutu fiha wala yahya. Tengok pada api ni, kita kena ingat, api yang kita unggun, api yang kita panaskan ini, kita akan bertemu dengan api itu kalau kita ni engkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, narukum hadhihi, api yang kamu ada ini, kata Nabi, allati yuqidu ibnu Adam, yang diunggun, yang dipanaskan oleh anak Adam, sebesar mana api yang dipanaskan oleh manusia ni, kata Rasulullah, juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam, ianya adalah satu bahagian dari 70 bahagian kepanasan api neraka jahanam. Sebesar-besar api yang ada dalam dunia ini, kalau kita nak banding dengan api akhirat, kena kali dengan 70 kali. Kali dengan 70 kali, ya. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini sudah mencukupi. Qala fa innaha fuddilat 'alaiha, api dunia ni Rasulullah amat-amat panas wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita jawab apa? Fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Nabi kata di hari akhirat kelak fuddilat, dilebihkan, digandakan lagi kepanasan api dunia ini sepertilah 69 kali daripada kepanasan api ni tadi. Maksudnya 70 kali bahagian ni suatu semua. Ini adalah bahagian kepanasan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil api paling panas dalam dunia, kita kali dengan 70 kali lagi, itu api yang amat menyiksakan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula kita pergi kepada bab ashabus shimal. Siapakah mereka puak-puak kiri ini? Akhirat nanti ada dua puak. Macam kita atas dunia lah, hak ni puak haluan kanan, ni puak haluan kiri. Haluan kiri biasanya penentang-penentang lah, begitu. Jadi sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah, wa ashabus shimali ma ashabus shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Allah Subhanahu wa taala kata, dan puak kiri, alangkah siksanya keadaan puak kiri ini. Puak kiri ini keadaan dia amat-amat menyiksakan.
fi samumin wa hamim. Mereka disiksa oleh Allah dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak. Angin panas, angin membakar. Kemudian air ni pula mendidih menggelegak. Itulah azab puak-puak kiri, ashabus shimal yang jahat ini. Fi wazillin min yahmum, serta naungan daripada asap hitam. La baridin wala karim, yang tidak sejuk dan tidak pula memberi kesenangan. Asap yang mari tadi kawan-kawan semua tidak menyejukkan orang yang kena siksa, tidak bagi kesenangan kepada orang yang kena siksa ini. Allah kata antara puncanya, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nak sebutkan di sini bahawasanya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka mereka ni akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka begitulah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam yang wara', yang amat zuhud, dia kata kepada kita semua, dia kata, ini tuan-tuan boleh letak dalam minda tuan-tuan, iaitu dia kata ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun. Dia kata dunia ini, dia kata halaluha hisabun, yang halalnya akan dihisab oleh Allah, wa haramuha azabun, yang haramnya akan diazab oleh Allah. Sebab tu di saat khalifah memberikan sedikit duit kepada Imam Ahmad bin Hanbal, melalui wakil dia ditolak oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kata kepada Amir, wakil khalifah ini, dia kata, aku nak tinggalkan dunia ini, la lahu wa la alayya. Dia kata, aku nak tinggalkan dunia ni, aku tidak ada apa. Dunia nak dakwa aku pun tidak boleh. Aku nak tipu orang lain pun tidak boleh. Begitulah waraknya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab itulah kita yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita semua sedikit pangkat, sedikit keuangan, sedikit duit, sedikit kuasa ni sahabat semua, yang Allah Ta'ala bagi pada kita semua sekali ni, kita kena ingat, gunakanlah ia dengan sebaik-baiknya supaya kita ni dapat jawab balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Jadi ashabus shimal ini adalah golongan ahli neraka yang mereka hidup atas dunia ini, mereka telah berpaling daripada mengingati perkara-perkara yang benar. Allah Ta'ala bagi pada mereka buku amalan mereka dengan sebelah kiri mereka, dan mereka berhenti duduk di padang mahsyar di sebelah kiri. Inilah keadaan mereka. Keadaan mereka ini fi harrin syadidin, dalam keadaan panas yang bersangatan, yang masuk sampai ke dalam tubuh mereka. Habis segala kulit mereka merasainya. Dia minum pula daripada air yang begitu panas yang mendidih. Di atas mereka pula ada bayangan daripada asap hitam yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan mereka, seperti disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Waqiah. Saya baca tadi pada tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga berkenaan dengan kepanasan neraka ini. Kata Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Surah Al-Qari'ah ayat 8 hingga 11. Allah Subhanahu wa taala kata, wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangan amal baiknya. Mana orang ya ringan sangat timbangan amalan baik dia ni, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, hawiyah. Allah tanya, wa ma adraka ma hiyah, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apakah dia hawiyah? Narun hamiyah. Allah Ta'ala kata hawiyah itu ialah api yang terlalu panas yang membakar. Jadi kalau kita ada amal baik, amal jahat, kalau kita ringan amal yang baik, jadi amal jahat kita memberati, maka orang ni kata Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Dan tempat kembali dia hawiyah
Tepat kembali dia hawiyah, narun hamiyah, maka dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka Allah. Jadi kita kena timbang moleklah sahabat semua supaya amalan kita ni jadi berat. Kira molek. Atau kita sebut dulu lah. Apa kata? Dalam hidup kita ni kita kena buat benda-benda memberati mizan. Kita akan belajar nanti insya-Allah apa dia benda memberati mizan. Contoh paling mudahnya memberati mizan ini ialah husnul khuluq, perangai yang baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizani yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu perkara yang memberati pada mizan ataupun neraca timbangan amal ibadah kita pada hari akhirat, antaranya ialah husnul khuluq, perangai kita yang baik. Jadi hidup atas dunia ni tuan-tuan kena juruh jadi hamba Allah yang baik, taat pada mak, taat pada ayah, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kena buat dengan comel supaya kita jadi anak yang baik. Ia tidak menyebabkan dosa kita ni akan bawa kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian neraka juga sahabat-sahabat sekalian, ada bayangan neraka. Ada bayangan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, naungan asap neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kata Allah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan dengan bayangan ini, kata Allah dalam surah Al-Mursalat ayat 30 hingga 33. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'abin la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasri ka'annahu jimalatun sufrun. Suratul Mursalat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu Wa Taala kata, intaliqu, pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang bercabang 3. La zalilin wala yughni minal lahab, yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan daripada julangan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah sifatkan ia bagaimana? Innaha tarmi bisyararin kal qasri. Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api yang besar seperti bangunan yang besar. Dia punya bunga api dia tu, dia terbang, dia campur bunga api dia tu besar mana Tuhan kata kal qasri, seperti istana. Qasrun itu tuan, seperti istana ni maksudnya besar lah. Istana ni mana kecil, rumah kita hak kecil kan. Istana yang besar-besar ni sahabat-sahabat semua. Jadi Allah Ta'ala buat gambaran bangunan yang besar, villa yang besar, yang mewah, apa semua ada ni kawan-kawan semua. Ibarat Tuhan kata bunga apinya sebesar itulah. Ka'annahu jimalatun sufrun, banyaknya ia dan warnanya iaitu bunga api seolah-olah rombongan unta yang kuning. Rombongan unta yang maknanya unta begitu ramai, lalu dalam satu kelompok begitu ramai. Demikian jugalah bunga api yang begitu banyak keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini, seperti saiznya bangunan-bangunan yang besar. Ini dan bayangan yang ada ni kawan-kawan semua tidak boleh memberi, asap yang ada tak boleh melindungi kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini. Api neraka ini juga adalah sentiasa menyala dan tidak sedap mata memandang. Ya, tak sedap mata memandang sebab dia tempat yang menyiksakan kita manusia. Tidak akan padam ia buat selama-lamanya. Walaupun dengan masa begitu lama, beribu-ribu hari sekalipun tidak akan terhenti akan bahan bakarnya. Qauluhu ta'ala fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Rasalah kamu akan azab ini, maka tidak menambahkan kamu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Apinya dimarakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari. Ini keadaan orang panggil api neraka yang sentiasa menyala seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Takwir, qauluhu ta'ala wa idzal jahimu su'irat
Wa idzal jahimu, apabila api neraka jahim itu su'irat, yakni uqidat wa uhmiyat, api ini diungun, dibakar. Setiap masa Allah Subhanahu wa taala membakar api ini untuk menyiksa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siap tengok orang kafir yang hidup mereka atas dunia ni mewah, hidup di atas dunia ni senang-lenang, dengan keretanya, dengan pitih, dengan sukarianya dan sebagainya. Tiba-tiba bila dia mati, dia diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Jahal senang, Qarun senang, Namrud senang, Firaun senang, Hamannya senang dah. Orang kafir yang lain besar-besar atas dunia. Dulu ada pemimpin Israel, dia senang hidup dia. Nama dia seperti Ariel Sharon dan sebagainya. Puak-puak ni nampaknya hidup mereka ni kawan-kawan semua senang. Tapi bila dia mati, Tuhan wagi dia ke akhirat, dia dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutkan di sini bahan bakar Allah ini ya Tuhan buat untuk bakar manusia ni dalam neraka tu sendiri. Allah Taala buat bahan bakar dah untuk mereka, dan mereka ni sendiri pula dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga terlalu panas daripada kesan angin neraka Jahannam. Ada hadis lain menyebut, tuan-tuan sekalian, kalaulah seorang yang keluar dari neraka Jahannam ini mari ke alam dunia, dengan bau busuk dia, dengan keadaan dia tu menyebabkan orang lain atas dunia ni, sahabat semua, semuanya menjadi mati belaka. Ini siksanya apa-apa yang melibatkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api neraka Allah ni besar sangat saiz dia, dan dalam sangat dia punya lubang dia. Lubang neraka tu pun dalam, api neraka tu pun besar sangat. Dari segenap sudut. Qauluhu ta'ala fi surati Qaf, surah Qaf ayat 30, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Allah Subhanahu wa taala kata yauma naqulu li jahannam, dan ingatlah pada hari kami berkata kepada neraka Jahannam, halim talati, wahai neraka Jahannam, adakah kamu telah penuh? Halim talati, adakah kamu telah penuh? Wa taqulu hal min mazid, maka jawablah neraka Jahannam, ya Allah, adakah lagi tambahan orang-orang yang nak masuk dalam neraka aku ni untuk aku mengazab mereka? Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, yu'ta bi jahannam yauma izin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, rawahu Muslim. Dibawa neraka Jahannam ini pada hari kiamat. Bersama dia ada sebanyak 70,000 penyakut-penyakut dia, penyiksa-penyiksa dia. Wa'akul lizimam, dengan setiap penyiksa ini ada sab'una alfa malakin, ada 70,000 malaikat yang mengheret dia, yang menyeret dia. Ini tuan-tuan semua gambaran besar. Kalau alatnya 70,000, bayangkanlah besar mana tempatnya, dalam besar mana apinya yang menyiksakan ini. Ada cerita apa dia ni, iblis juga masuk neraka. Tuan-tuan semua tahu ke? Tuhan buat iblis, Tuhan buat gini. Manusia Tuhan buat daripada tanah, malaikat Tuhan buat daripada cahaya, iblis Tuhan buat daripada api. Jadi bila iblis ni api dah masuk dalam api, lagu mana? Siksa ke tak dia? Nah, tu soalan dia. Siksa ke tidak siksa? Walaupun dia sama-sama api, dia siksa. Sebab api ni tuan-tuan semua ada panasnya berbeza dengan panas yang lain. Ini ada satu cerita nakal. Cerita nakal ni, ada satu orang hamba Allah, dia serah dia cerdik lah. Bila dia serah dia cerdik ni kawan-kawan semua, dia pun hari ni dia kata, aku nak tanya tu email. Nak tanya tu email, dalam kedai kopi ni duk buat. Ni bukan hadis Nabi, ni cerita rekaan manusia, tapi logik dengan neraka ni. Bila gitu, dia kata tu email. Ti email duk ayat kat orang, iblis ni
Tuhan buat daripada api. Bila Tuhan buat daripada api, bila Tuhan bakar api dalam api, bakar iblis daripada api, bakar dalam api neraka, sakit mana tu imeh? Moga api sama api, serupa tak sakit. Rupa-rupanya tu imeh depan dia ni cerdik. Orang yang cerdik, orang yang pandai, dia tak jawab tu semua. Duk dia molek tu imeh puaka tangan, tapa orang jurnanya ni. Poin tu imeh tapa orang jurnanya. Orang jurnanya ni pun tanya lah tu imeh, bapa tu imeh tapa kita? Ambo tanya soalan, tu imeh balas dengan apa? Tu imeh tanya dia sakit ke? Dia kata sakit lah tu imeh, kena napa? Tu imeh kata sakit apa je? Kulit ambo, tangi ambo ni pun kulit. Ambo tapa pun kulit demo. Bila kulit berjumpa dengan kulit, sakit apa je? Ada tuan-tuan semua. Dah tangi tu imeh ni pun kulit. Kena tapa pula pipi pun kulit. Bapa kulit kita tapa kulit ni tiba-tiba sakit. Tik Imam nak jawab kepada orang yang kata cerdik tadi tu, api dengan api pun sakit, kalau kulit dengan kulit pun sakit. Serupalah. Pasal api neraka ni tuan-tuan tak serupa di antara satu dengan yang lain. Baik. Tentang dalamnya neraka ini, selain daripada dia gelap, dia besar, dia dalam, ba'idu qa'riha. Lalu dalam dia punya dasar neraka tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi kata, "Law anna hajaran yuqdhafu bihi fi jahannam hawa 70 kharifan qabla an yablugha qa'raha." Kalaulah ada satu batu dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, maka batu ini terus jatuh ke bawah selama 70 tahun sebelum daripada sampai kepada dasar neraka tadi. Itu dalam tak dalamnya apa ni neraka jahanam. Bayangkanlah tuan-tuan sekalian, orang yang Tuhan siksa dan neraka jahanam ini daripada atas sampai ke bawah, dia jatuh ke bawah sana, tak tahu manalah tuan-tuan semua, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat selama-lamanya. Kemudian neraka jahanam pula, neraka ni ada tingkatan dia. Ya. Api ni dia berbeza di antara satu dengan yang lain. Kepanasan api neraka ni untuk mengazab ahli-ahli neraka. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira." Kata Allah, orang-orang yang munafiqin berada di dasar. Ad-dark maknanya kullu man khafada wa nazala lil asfal. Setiap tempat yang turun ke bawah namanya ad-darku. Manakala ad-darash pula ialah yang naik ke atas. Sebab tu ada perkataan menyebut syurga ini ada darajatnya, manakala neraka ini ada darakatnya. Yang naik ke atas dia panggil darajat, yang turun ke bawah dia panggil darakat. Jadi neraka ni semakin siksa, dia semakin ke bawah. Syurga ni semakin nikmat, dia semakin atas. Sebab tu syurga Firdaus ni syurga yang paling nikmat, sebab berada di tempat yang paling atas. Orang kafir masuk neraka ni kawan-kawan, Allah Ta'ala kata, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Orang munafik ini berada di dasar api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada lagi bagi mereka itu daripada penolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak ada penolong bagi mereka pada hari akhirat kelak. Tak ada tuan-tuan semua. Tidak siapa pun yang boleh menolong orang-orang lain daripada mereka ini. Ini puak ni kekalah dengan azab mereka itu, kecuali mana-mana orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maklumat ni kita belajar berkenaan dengan bahan-bahan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan saiznya, dengan bahan bakarnya berbeza dengan api neraka. Sama-sama api neraka pun berbeza. Kita akan belajar lagi esok insya-Allah apa dia minuman ahli neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya.
kita belajar benda-benda begini sahabat, untuk kita buat pelajaran, kita buat iktibar. Sebab dia benda menakutkan kita sekalian. Contohlah saya sebutkan, insya-Allah besok saya akan sebut kepada tuan-tuan sekalian. Antara minuman api neraka Allah Subhanahu wa taala, ada namanya hamim, ada namanya ghassaq, ada namanya sadid, ada namanya ma'an kalmuhli. Ini semua orang panggil sifat-sifat air api, air dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kepada hadis-hadis, kita akan dapati bahawa api neraka Allah Subhanahu wa taala ini berbeza. Azab neraka juga berbeza di antara satu tingkat dengan satu tingkat yang lain. Ini keadilan Allah. Sebab orang kafir ni pun ada kafir yang baik, ada kafir yang tak baik, tapi masuk neraka ini kawan-kawan sekalian, tetap dia akan masuk dan dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala sebab mereka ni kufur pada Allah. Baik setara mana orang kafir, kalau dia mati, pasti dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan masuk neraka Allah tadi, ya. Kerana benda kita buat atas dunia ni, semuanya akan mari depan Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan royak balik pada kita semua. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka dapati apa yang mereka buat itu hadir di hadapan mereka, dan Tuhan mereka sekali-kali tidak akan menzalimi mana-mana manusia. Jadi dengan api yang berbeza, dengan amalan yang berbeza, maka berbezalah akan api neraka Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian juga orang Islam yang masuk neraka, mereka berbeza dari segi azab mereka. Orang yang buat dosa besarnya, orang Islam yang sentiasa berzina, neraka dia berbeza dengan orang Islam lain yang tidak berzina. Ada orang Islam yang hidup buat dosa kecil, tapi kebajikan dia tidak ada, umpamanya. Ada orang Islam yang hidup dia buat dosa besar, sentiasa buat dosa besar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ni dia kena siksa dengan cara kes dia. Hak ni pun cara kes dia, penjara lah, masuk penjara. Orang ni macam ni, banduan akhir berbeza. Kalau tempat bilik biasa, sel biasa mungkin duduk 30 orang, 40 orang. Tapi kalau banduan akhir, duduk dia tu mungkin dalam seorang saja. Bilik banduan akhir, seorang, satu bilik seorang. Jambai pun duduk situ, nak tubik mandi pun seksa. Tapi kalau banduan lain, mungkin dia orang kata apa dia ni, lebih ringan sikit hukuman dia. Duduk 30 orang satu sel, mungkin kita boleh kecek, kita boleh buat. Kalau baik boleh semaya Jumaat, kita kata tak. Kalau berbanding dengan orang-orang yang hidup apa ni seorang, banduan akhir BA ni sahabat-sahabat semua, itu berbezanya. Orang kafir juga berbeza. Demikianlah orang kafir juga berbeza, ya. Pasal apa berbeza? Sebab mereka ni ada kafir yang baik, ada kafir yang tak baik, maka dia disiksa oleh Allah atas kafir mereka, tapi kebaikan mereka akan meraihkan mereka itu. Sebab ada kafir macam tu, macam Abu Talib, dia kafir juga, tapi azab neraka dia paling ringan. Sebab apa paling ringan sahabat semua? Sebab dia ni dengan berkat pertolongan Nabi SAW, dia boleh hapi neraka. Hak paling ringan sekali, akhaffu ahli nari azaban. Nah, paling ringan sekali azab neraka. Apa kesan dia? Fayudha'u tahta qadamaihi jamratain min narin yaghli minhuma dimaghuhu. Ya, diletakkan di bawah tapak kaki dia tu dua ketul api neraka, ibaratnya begitu. Kesannya mendidih dan gelegaklah akan segala otak-otak dia. Ni orang panggil azab neraka yang paling ringan, diberikan oleh Allah kepada Abu Talib yang banyak membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ahli neraka ni tuan-tuan, dia menyesal, ya. Dunia ni nisbah kepada akhirat tidak ada apa. Dari segi nikmat, celup tangan di lautan, air yang melekat di jari ini nikmat dunia. Tapi lautan yang luas itu adalah nikmat akhirat. Demikian juga siksa. Siksa dunia nak banding dengan siksa akhirat tidak ke mana. Kalaulah nikmat akhirat, manusia akan lupa kelazatan dunia. Kalau siksanya di akhirat, manusia akan lupa. Siapa ada puak-puak kafir ni berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku hidup atas dunia ini, aku menjadi tanah. Sebab apa jadi tanah tuan-tuan semua? Sebab dia kata
aku tak akan disiksa. Mereka takut akan siksaan Allah dan mereka menyesal di atas apa yang dibuat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli nari azaban yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang paling ringan sekali azabnya pada hari kiamat, law anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bih. Wahai orang yang paling ringan azab dan neraka Allah ni, kalaulah kamu ada milik sesuatu atas dunia dulu, mu nak bayar ke tak kepada aku ni? Nak bayar ke tak? Fayaqulu na'am. Kata dia, ya Allah, kami akan bayar siksaan ini. Sebab kami tak mampu nak tangguh akan siksaan neraka-Mu, ya Allah. Fayaqulu aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam. alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi. Allah Ta'ala kata, aku nak denganmu lebih ringan daripada tu lagi. Gapo dia aku nak, kata Allahnya, aku naknya mu daripada sulbi ada asal usul baka tak kala mula dong lagi. Kamu jangan mensyirik ke Allah dengan sesuatu tapi mu tak sih. Kalau kamu beriman kepada aku, kamu tidak menduakan aku, maka kamu ni akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesalnya puak-puak kafir ni masuk neraka Tuhan. Pasal apa tuan-tuan semua? Sebabnya api neraka Allah yang begitu pedih ini hanya dapat diselamatkan dari kekalnya dengan sedikit saja mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian bila masuk neraka, tak sedar usi dah, minumnya putus has dia. Ahli-ahli api neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan semua, Allah Taala sediakan bagi mereka ini minuman dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata dalam bahasa kita, gak demo nak pergi makan sudah usin lah weh. Air kawawi ke demo, buah kawawi ke demo, semua mesti dia belaka ke demo. Serupa juga sini. Muna masuk neraka kata Allah tak payah usin. Kawes dia belaka demo, air kawes dia, buah kawes dia, semua kawes dia belaka. Cuma demo je pergi masuk neraka je. Begitulah ibarat wak nganyinya Allah, sindiran daripada Allah Ta'ala kepada puak-puak penghuni api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Antara nama air dan neraka Allah sifatnya sifat hamim. Hamim ialah air yang terlalu panas yang menggelegak dalam neraka Jahannam. Air ni tuan-tuan, air terlalu panas yang mendidih ni tuan-tuan semua, dia dituang ke dalam perut mereka. Dituang masuk dalam perut puak-puak ni. Masuk dalam perut puak-puak ni, mengalirlah air panas pada semua orang-orang saraf mereka ni, menyebabkan kulit-kulit apa ni, kulit-kulit mereka ni tuan-tuan tubik-tubik bergelembung belaka siksanya. Qauluhu ta'ala wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, surah Muhammad ayat 15. Tuhan kata wasuqu ma'an hamiman, mereka diberi minum akan air yang terlalu panas yang mendidih, maka hasilnya putus teburailah segala orang-orang perut mereka ni, sahabat-sahabat semua. Ini orang panggil air yang panas mendidih. Nak minum air dari neraka ada air terlalu panas, sekali minum sedap-sedapnya secara mana putus habis segala orang perut ni. Kemudian yang kedua, sifat air dipanggil ghassaq. Ghassaq itu asyarabu syadidul burudah, air yang teramat sejuk yang tidak mampu untuk diminum oleh manusia. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Ini maka berilah minum kepada puak-puak neraka ini hamimun, air yang terlalu panas, wa ghassaq, dan air yang terlalu sejuk. Nak minum. Jadi terlalu panas pun tidak boleh, terlalu sejuk pun tidak boleh minum. Maka dalam neraka ni tuan-tuan, terlalu panas pun ada, terlalu sejuk pun ada. Qauluhu ta'ala fi surati Sad ayat 57, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Yang ketiga ada air namanya sadid. Sadid itu apa dia sadid? Sadid ni ialah apa yang mengalir keluar daripada kulit dan daging puak-puak kafir. Orang kafir diazab dalam neraka Allah, maka bila diazab mestilah keluar air dia, keluar nanah dia, keluar macam-macam lah macam kita dunia dah. Kalau kita kena api, kulit kita melecur, ada air dia, air bisa dia.
Samalah juga. Jadi air yang keluar daripada daging puak-puak kafir, kulit puak-puak kafir semua sekali ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan air itu minuman ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala fi surati Ibrahim, min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyitin wa min waraihi adzabun ghaliz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-16, Allah taala kata min waraihi jahannam, dan di belakang mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah neraka jahanam. Terus dia akan bagi puak kafir ini neraka jahanam. Yusqa min ma'in sadid, ia akan diberi minum dari air danur yang keluar dari tubuh ahli neraka. Jadi antara minuman ahli neraka ni ialah air danur yang keluar daripada kulit-kulit ahli neraka. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu, ia meminumnya dengan terpaksa dan hampir-hampir tidak dapat diterima oleh tekaknya kerana busuknya. Busuk dia teramat busuk ni tuan-tuan, tekak dia nak terima pun tak boleh. Dan ia didatangi penderitaan mati dari segala arah, sedangkan ia tidak pula mati supaya terlepas daripada azab Allah Ta'ala itu. Dan selain dari itu ada lagi azab siksa yang lebih berat. Itu satu azab nak minum air tadi, busuk dan sebagainya. Ada lagi azab yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya air yang dinamakan dengan nama air yang sadid. Sadid, sifat dia sadid tu air danur, air darah yang bercampur di antara mutahnya, yang bercampur di antara nanahnya, bercampur di antara darahnya. Begitulah tuan-tuan minum ahli neraka Allah. Kalau tuan-tuan tergamuk minum air kecil atas dunia ni tuan-tuan semua, akhirat lagi teruk air dalam neraka, dengan dananya, dengan air buruk, air busuk, segala-galanya diminum oleh puak-puak ahli neraka Allah Ta'ala. Ada hadis yang lain menyebut seperti su'ila ma'an kal muhli, su'ila Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anil muhli faqal, wahai Ibn Abbas, apa dia perkataan muhli? Artinya faqal ghalidhun kadurdiy zait. Air ni air yang ghalis, yang tebal, yang busuk, seperti dengan pati daripada minyak zaitun. Air itu sendiri dia, tuan-tuan semua, kalau kita kata air kotor, bila air kotor ataupun minyak lah senang, kita masak dapur, kita pun lepas masak minyak ubur dalam botol, nak sipar, nak basuh kuali, kita pun sipar. Yang ada kedodok yang berada di patak, di dasar botol atau bekas tadi itu, lebih kurang dia panggil yang kasar, yang orang panggil yang berada di bawah bawah botol tadi dah. Jadi benda ni kotoran hot turun bawah ni, pekat setara ni tuan-tuan semua, itulah minuman yang akan diminum oleh puak-puak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita hari ini tuan-tuan semua hari Jumaat, kita diminta supaya kita baca surah Al-Kahfi. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi ini, tuan-tuan akan tengok pada ayat 29 berkenaan dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Allah kata, kami sediakan kepada orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala itu api neraka yang meliputi mereka laksana khamah. Api neraka sekeliling mereka ni tuan-tuan sekalian. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar mukanya. Pekat, melekit, panah. Air ini seperti kedodok tadi, seperti tembaga. Tembaga yang membakar akan mukanya. Amatlah buruknya minuman mereka ini,
dan juga amatlah buruknya neraka sebagai tempat mereka bersenang lenang. Jadi tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita semuanya akan air seperti disebutkan dalam Al-Quran itu air yang dengan 4 sifat. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat airnya seperti apa? Mula-mula hamim. Hamim maknanya air yang terlalu panas, yang mendidih, yang gelegak, sehingga kalau minum tuan-tuan semua akan jadi terputus, terburailah akan segala orang perut orang ni tadi. Itu satu jenis air kesimpulannya. Yang kedua air ghassaq. Ghassaq ialah air yang terlalu sejuk. Ghassaq ni air yang terlalu sejuk. Nak minum pun tidak boleh. Air terlalu panas dan juga yang keduanya air yang terlalu sejuk. Itu maknanya air yang dinamakan dengan air ghassaq. Baik. Air ketiga ialah air yang keluar daripada bakaran ahli-ahli neraka. Air danurnya, air kecilnya, air beraknya, air nanahnya, air riaknya dan sebagainya. Itu air yang ketiga, sifat dia. Yang keempatnya, sifat air ni pula, air ni yang terlalu keras. Kita minum air kita sejuk ni, dia lembut tak masuk dalam perut kita. Hak ni air yang terlalu keras, air yang macam kita punya pati minyak yang berada di dasar-dasar, di bawah botol atau bekas-bekas di dapur rumah kita tu. Ada lagi sifat air yang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat air ini, di antaranya ialah qauluhu ta'ala fi surati Sad, dalam surah Sad ayat yang ke-55, firman Allah tabaraka wa ta'ala, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannama yaslawnaha fabi'sal mihad hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, nikmat-nikmat ini bagi orang yang bertakwa. Orang yang nikmat-nikmat ni semua untuk orang bertakwa. Dan bagi puak-puak zalim kufur ini pula, tempat kembali mereka tempat yang paling buruk, di mana api neraka jahanam akan membakar mereka. Dan ini sejenis azab siksa, maka hendaklah mereka merasainya. Air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir untuk minuman mereka. Dan azab siksa yang lain ialah yang serupa buruknya dan dahsyatnya adalah berbagai jenis lagi. Jadi api neraka ni tuan-tuan semua tempat yang menyiksakan bagi semua umat manusia. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah boleh kita tak minum? Kalau orang masuk neraka, aku tak minum air neraka. Tidak, yashrabuhu mukrahan alaih. Dia dipaksa oleh Allah untuk minum air ini supaya dia merasa akan siksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita semua. Orang yang mati dengan keadaan mabuk minum arak ni tuan-tuan, mati mabuk minum arak ni, akhirat kelak dia akan minum air, namakan juga dengan nama air sadiq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram. Tiap-tiap benda mabuk ni Nabi kata hukumnya haram. Inna 'ala Allahi ahdan liman yashribal muskir an yusqiyahu min tinatil khabal. Allah Ta'ala dah janji dah bahawa mana-mana orang yang mati dalam keadaan dia mabuk, Tuhan akan beri minum air min tinatil khabal, daripada tinatul khabal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah dia tinatul khabal? Qalu araqu ahli nar au usaratu ahli nar. Kata Nabi, segala peluh-peluh, dana-dana, darah-darah yang keluar daripada puak-puak ahli neraka, inilah akan diminum oleh penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kawan-kawan sekalian, esok kita sambung lagi dalam bab makanan ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan sambung juga pakaian ahli neraka, hamparan ahli neraka, rupa ahli neraka, dan
beberapa lagi lah berkaitan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah taala kita kenal neraka Allah, lepas ni kita akan takut untuk masuk neraka Allah, dan akan jadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang saleh biiznillah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.